Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-8, tema yang keempat, iaitu tenaga dan kelestarian. Okey, tema yang seterusnya adalah kesinambungan daripada yang sebelum-sebelum ini. Di mana terakhir sekali adalah kita dah belajar tentang udara. Dan sekarang kita nak sambung tema keempat, iaitu tenaga dan kelestarian. Salah satu tenaga yang kita akan belajar pada hari ini adalah tenaga cahaya. Okey, so bab 8, cahaya dan optik. Okey, so mengapakah langit, kalau awak lihat, pernah pergi ke laut kan? Pernah pergi laut, awak pergi laut, awak tengok kenapa langit dan laut ni kelihatan warna biru apabila matahari bersinar. Kenapa dasar laut kelihatan cetek? Bagaimanakah bayang pokok kelapa terbentuk? Apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena itu berlaku? Fenomena apa yang berlaku di situ adalah kerana sifat-sifat cahaya yang berbeza-beza kan. Jadi kita boleh nampak kenapa kenapa kelihatan warna biru, kenapa langit ni nampak warna biru, kenapa macam mana matahari kenapa dasar laut tu ada yang nampak cetek, ada yang nampak dalam. Semua ni kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang penggunaan cermin. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan cermin. Pada lain hari kita akan belajar tentang sifat cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya, penambahan dan penolakan cahaya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan cermin. Okey, ini ada satu fenomena pembentukan pelangi. Kalau awak ingat tentang pembentukan pelangi, ini pemahaman kita mengenai cahaya dan warna bermula dengan siri eksperimen dijalankan oleh siapa ni? Dijalankan oleh Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Okay, Isaac Newton pada tahun 1652. Dah lama dah ni. So beliau merupakan seorang pertama yang berjaya memahami fenomena pembentukan pelangi. So Newton ni dia telah menggunakan suatu prisma. Ini adalah prisma yang nampak awak segitiga ni. Inilah prisma untuk menyebarkan cahaya putih. Jadi bila ada cahaya putih masuk pada satu angle dekat sini, pada satu sudut di sini, cahaya putih masuk. Jadi keluarlah bermacam-macam cahaya ni. Ada 7 warna cahaya, iaitu warna-warna cahaya pelangi. So daripada satu putih ni dia dah menyebarkan kepada komponen-komponen warnanya. Maksudnya dalam cahaya putih ni sebenarnya ada komponen-komponen warna dia. Bila kita reflectkan dia kepada kita pantulkannya kepada prisma, dia akan memancarkan cahaya yang berbeza. Okay, sekejap cikgu masukkan, ada pelajar yang masuk. Okey, kemudian kita sambung. Okay. Jadi kata kunci yang kita akan belajar di sini adalah tentang sudut pantulan. Sudut pantulan ataupun reflective angle lah. Reflective angle. Ni bahasa Inggeris, reflective angle. Ni sahih ataupun real lah. Maya adalah virtual dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, virtual. Pembiasan, refraction dan lain-lain ni kita akan temui lah nanti. Okey. So pada 8.1 ini kita akan belajar tentang penggunaan cermin. Apa beza image sahih dengan image maya? Okey, image sahih apa dengan image maya? Berkomunikasi mengenai ciri image dengan dalam image satah kita akan belajar 3 jenis image. 3 jenis cermin. Cermin cekung, cermin cembung, cermin satah. Dan menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak image dan cermin satah. Okay. Semua ni kita akan belajar lah. Okay, so kita akan lihat. Bila kita setiap hari awak sentiasa lihat cermin, betul tak? Kita nak gosok gigi, kita akan tengok cermin. Tapi awak tahu tak cermin yang awak tengok tu, dia cermin apa? Jenis cermin apa? Cermin satah, betul. Jadi bila kita lihat cermin tu, dia adalah sama dengan apa yang kita buat, betul tak cermin ni? Kalau kita tangan kanan, dia akan tunjuk dekat sini macam tangan kiri. Maksudnya dia akan tunjukkan image yang yang berbeza lah dekat situ.
Okey, jadi kita kat sini ada satu aktiviti di mana untuk mengkaji dan membezakan imej sahih dan imej maya. Okay, dekat sini ada satu kajian dia nak buat tentang imej sahih dan imej maya. Mungkin cikgu tak sempat nak set up this one lagi sebab cikgu tak jumpa mana nak cari cermin ni. Mungkin Hasan tahu kot cermin macam ni nak jumpa kat mana. Hasan? Hasan dia respon? Tahu cikgu, tahu. Tahu. Ada 3 jenis cermin. Nanti cikgu akan tunjuk kalau awak boleh dapatkan. Okey. So dekat sini ada membezakan imej sahih dengan imej maya. So ada keping cardboard hitam dan warna putih. So warna putih ni dijadikan sebagai skrin. Kita nak tengok imej apa yang timbul dekat sini. So ada lilin, jarum peniti untuk tebuk ni. Okey. So gunakan jarum peniti untuk menebuk lubang pada cardboard hitam. Jadi kita lubangkan. Kemudian susun bahan dalam radas seperti rajah 81 ini dalam bilik yang gelap. Okay, so bilik dia gelap. Cardboard putih yang tidak ditebuk ialah skrin. Ini adalah skrin. Perhatikan imej yang terbentuk pada cardboard kedua yang bertindak sebagai skrin. Dekat sini yang kita akan perhatikan. Ini kita akan perhatikan. So bila seorang murid itu berdiri di depan cermin seperti rajah 82, perhatikan imej yang terbentuk. So dekat sini kita akan lihat, kita akan membezakan apa beza imej sahih dan imej maya. So kita nampak ini cermin apa? Cermin imej. Ya, okey, ini cermin satah. Ini jenis cermin satah dekat sini. So kita nampak muka kita sama. Tapi bila letak lilin dekat sini, kenapa? Apa yang terjadi pada imej lilin dekat sini? Dia terbalik, kan? Okey. So apa beza? Ini apa tu? Ni skrin putih je, cardboard putih. Yang ini mirror. Yes. Yang ni mirror. Ini cermin. Okay. So kita lihat apa beza imej sahih dengan imej maya. Imej sahih adalah imej yang terbentuk pada skrin. Okay, ini imej sahih, imej yang real. Imej yang real, sahih dekat skrin. Manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Dia tidak terbentuk pada skrin. So imej kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin rajah 82. Oleh itu imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Okey, so maksudnya imej yang kita terbentuk dekat sini adalah imej apa? Yang mana? Maya. Ya, dekat cermin dekat sini adalah imej maya. Sebab imej maya ini dia tidak boleh terbentuk dekat sini. Kalau kita pandang pada skrin, kita boleh nampak tak cardboard putih ni muka kita? Kita tak nampak. Itu maksudnya itu bukan imej maya. Okay, imej maya boleh kelihatan pada cermin. Pada cermin yang bukan skrin. Ini bukan skrin tau. Ini cermin. Faham tak? Okay, ini skrin. Kalau boleh terbentuk pada skrin, maksudnya ianya adalah imej maya. Bukan. Imej apa? Sini imej maya. Sini imej apa? Imej sahih. Imej sahih. Maksudnya memang imej sahih kita sebenarnya macam ni. Okay, dia akan terbalik. Kalau imej maya, dia akan nampak keadaan yang betul. Okay, itu perbezaan dia. So, imej yang terbentuk pada skrin adalah yang sahih. Sahih, skrin. Kalau imej maya adalah bentuk pada cermin. Kalau cermin dia imej maya. Kalau pada skrin dia adalah imej sahih. Senang? Boleh setakat ni? InsyaAllah cikgu. Okey. So kita akan lihat ciri-ciri cermin apabila melalui cermin jenis cermin yang berbeza. Jadi pertama sekali kita ada cermin satah. Ini cermin satah yang cikgu tunjuk tadi tu. Cermin satah ni, inilah cermin satah yang awak gunakan bila awak melihat muka awak. Awak tengok muka awak sama kan dengan dekat cermin. Kalau semua sama, tak ada sepet dekat mata, tak ada besar dekat mata. Maksudnya awak tak nak tengok, kalau kat cermin ni mata aku lagi besar. Tapi mata aku kecil. Dia bukan macam tu, dia mesti sama. Kalau sama tu adalah cermin satah. Okey, kalau cermin cekung macam ni, ini cermin cembung. Apa beza? Kenapa ada benda ni? Apa warna kelabu? Kenapa ada warna ni? Okey, ni mata awak dekat sini. Okey, so awak nampak cekung. Okey, so ini cermin cekung. So bila awak letak mata,
So bila awak tengok mata awak kat sini, ni cermin cembung. Dia cembung macam ni. Lain tak? Okay? Dia lain Cikgu. Ini cembung. Cembung maksudnya dia punya lights dia tu lebih luas. Kalau macam ni cermin cengkung, dia kelihatan dekat dalam ni sahaja. So kita akan lihat apa perbezaan dia. Nampak tu Hasan? Syahina tak ada tangan ni. Syaina. Cikgu tak tahu kenapa Syaina tak masuk. Awak tanya adik awak. Cikgu tak tahu. Kau tak ada hati. Kedai ni. Tengoklah dia dah masuk ke tak. Kalau tak hadir, cikgu tolak je dia punya kehadiran. Okey, dan kita lihat pada cermin satah. Okey, cermin satah ni cermin biasalah. Cermin satah ni mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Ini adalah pantulan cahaya seperti dalam Rajah 8.5 ini. So, sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. So, basically bila ada cahaya datang masuk, dia akan 90 degree angle kat sini. Okay, dia akan Cikgu. dipantulkan. Sinar cahaya ni akan dipantulkan. Okay, so ni adalah pemantulan cahaya lah, pemantulan cahaya. Okay, so aplikasi cermin satah. Contohnya cermin satah biasa kita gunakan, kita akan letakkan dekat mana cermin. Kalau awak menari-menari, pergerakan tu sama dengan bukan pergerakan. Kita menari tu kita nampak bentuk kita betul-betul sama dengan dekat cermin. Even dekat kalau kita letakkan cermin dekat ruang sebagai bukan sahaja sebagai perhiasan. Kalau kita tengok bilik kita akan jadi lebih luas, betul tak? Kalau kita letak cermin, kita dapat lebih luas. Seolah-olah ada ruang lagi dekat sini. Sedangkan kat sini tak ada ruang. Ni bukan ruang, ni adalah cermin. So sebab apa kita nampak semua benda nampak bentuk yang sama, kan? Semua benda nampak bentuk sama. So itu adalah cermin satah. Okey. Kemudian kita lihat apa pula fungsi cermin cekung. Kalau cermin cekung ni dia boleh membesarkan image. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang yang make up, kenapa dia cermin dia nampak lebih dekat? Kerana cermin itu cermin cekung. Cermin cekung macam mana cekung? Cermin cekung dia ke dalam macam tu. Okey, so cermin cekung. Cermin cekung ni kita nampak macam ni. Mungkin kita nampak lurus tapi sebenarnya dia punya cermin dia macam ni. Jadi kita nampak bila kita lihat pada mata kita dekat sini, cahaya pun melalui ke dalam tu. Bila kita lihat, kita nampak mata kita sebenarnya lebih besar. Bila kita lihat pada cermin, mata kita jadi lebih besar, membesarkan image. Betul. So cermin cekung ni juga digunakan oleh doktor apa? Doktor gigi. Untuk melihat gigi pesakit supaya image yang terhasil kelihatan lebih besar dan dekat. So inilah cermin yang digunakan. Cermin tu dia cermin cekung. Dia ke dalam Cekung. Nampak dia punya ni. Dia ke dalam, okey? So bila awak pegang, bila kita pegang sudu, dia bukan sudu lah, dia cermin kat sini. Dia macam ke dalam. Dia jadi macam sudu. Cermin doktor gigi ni. Kan? So sebab apa bila cermin dia macam ni, kita boleh besarkan image yang lebih besar dan nampak dekat. Jadi kita nampaklah kat sini ada apa, ada celah-celah gigi ni, ada daging tersepit ke apa ke, kan? Okay? So itu cermin cekung. Cermin Dia cekung. macam pakai emas lah dia juga. Mana? Alah tu biarlah dia pakai mask. Kita nak tengok cermin ni je. Okay, seterusnya kita tengok pada cermin cembung. Kat mana nak pakai cermin cembung ni? Cermin cembung ni membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan raya yang bahaya. Kenapa? Sebab kita boleh dapat sudut yang lebih jauh. Dekat, jauh. Jauh. Dapat kena tak lihat setiap sudut. Okay. Ni lebih jauh lah. Kan? Kita lalu dekat sini kita boleh nampak ada tak lori dekat sini. Maksudnya kita boleh nampak benda yang jauh. Dan even kalau kita duduk dekat kedai kan, kita duduk kat kedai, kita tengok, kita nampak ada orang kepala lalu kat sini. Kita boleh nampak benda yang jauh. So cermin cembung dia mesti jauh. Kalau cermin cekung dia dekat Dekat. dan besar.
jauh. Jauh. Yang ni kat sini jauh lah. Nampak di sudut yang berbeza. Jadi cermin yang ni dipakai adalah cermin cembung. Cermin yang cermin yang macam ni. Dia cembung. So mata kita ni, mata kita nampak jarak yang berbeza-beza. Sebab tu mata kita dapat jarak yang berbeza-beza. Okay, ini cermin cembung. Dapat tengok Jauh. Okay, kalau cermin cengkung macam mana? Ni mata kita. Cengkung Dia ke dalam. dalam. Ya, dia ke dalam. So bila kita tengok, dapat tengok macam ni je. Dia akan pantul balik ke mata kita. Sebab tu kita boleh nampak lebih Dekat. Cekung, dekat. Awak senang tengok macam ni lah. Cembung. Cembung. Jauh. Sebabkan dia punya reflektif dia macam ni. Ni cermin cembung, ni cermin cekung. Nampak tak ero-ero yang cikgu buat tu? Tak nampak je. Nampak cikgu? Hasan okey tak Hasan? Nampak tak? Hasan? Faham tak Hasan? Nampak. Okey. Kalau cermin cekung macam mana? Cermin cengkung. Ni mata kita. Cermin cekung. Dia ke dalam ke luar? Yang macam ni ke yang macam ni? Yang kiri ke yang kanan? Ini. Apa tu? Kiri ke kanan? Yang Kiri. Betul. Ini cekung. Okey. Cekung. Ni cembung. Yang kanan tu cembung. Bila kita lihat perbudakan mata kita daripada sini, dia akan reflect balik. Dia akan pantul balik. Bila dia pantul area sini je, Hasan. Jadi kita nampak lebih dekat dan besar. Image tu dia jadi besar. Ini adalah cengkung. Okey. Kalau cembung macam mana Hasan? Cengkung. Kalau cembung? Macam ni lah. Salah. Macam mana? Macam ni. Ni. Ni mata kita. So bila mata kita macam ni, dia akan reflect ke keluar. Nampak tak? Ya, dia akan reflect keluar. Nampak cikgu? Bila dia reflect keluar, kita nampak image lebih jauh. Yang tadi dekat dan besar kan? Ini jauh. Kita nampak image lebih jauh di setiap sudut. Kalau cermin kereta, kan awak bawa kereta kan? Bawa kereta tak awak? Ada side mirror kan? Ataupun bawa motor, ada side mirror. Dia pakai yang mana? Cembung ke cengkung? Boleh nampak. Pakai cembung ke cengkung? Cermin apa? Kalau untuk side mirror kereta atau motor? Cembung cikgu. Dia akan keluar keluar macam ni supaya awak nampak dekat you punya blind spot tu nampak ke tak. Alright, so tu cembung. Right, so kita lihat pula alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Apakah alat optik? Contoh alat-alat yang digunakan untuk lihat pada konsep pantulan cahaya. Okey, so ada ahli saintis ni dia reka satu alat optik ni. Berdasarkan konsep pantulan cahaya yang kita belajar tadi kan, yang cikgu kata ada pantulan cahaya. Dia pergi ke area mata kita je, sebab tu kita nampak dekat. Kalau macam ni kita nampak lebih jauh. Okey, itu adalah pantulan cahaya. Hasan boleh Hasan? Hasan okey tak? Tadi tu pantulan cahaya. Okey. Alright. Jadi untuk meningkatkan yang ini reflect dekat atas. Yes. Macam mana dia buat reflect Hasan? Apa nama alat ini? Daripada bawah. Ya. Apa nama alat ini? Ini Periskop. So kita dalam submarine ataupun kapal selam kita boleh menggunakan ini. So ini adalah merupakan alat digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. So apabila kapal selam ni dia dekat bawah dasar ni, macam mana dia nak tengok pada dasar laut Syafiqah? Dia gunakan apa?
Periskop cikgu. Ya, so awak tak Cikgu, perlu. Ini kapal laut, dia boleh pergi sampai bawah ke apa? Ya, boleh pergi ke bawah. Ini namanya kapal selam. Kapal selam tu dia boleh pergi sampai ke bawah. Yang pergi dekat besar-besar punya Ya, laut. betul. Ini kapal selam. Betul. Okay, so dia boleh pergi masuk dalam tau, kapal selam ni. Kalau awak kata kapal laut biasa, dia dekat atas je. Ships biasa. Cikgu. Ini kapal boleh pergi macam negara-negara boleh kan? Betul, boleh. So dia memang kat dalam. Ni kapal selam. Kapal selam tu maksudnya dia memang masuk ke bawah. Dia tak dia boleh. Kita Malaysia ada juga. Kita tak ada. Dia menyelam ke laut ke cikgu? Ya, dia menyelam ke dalam. Bila dia menyelam ke dalam, dia tak boleh nak tengok dekat atas, betul tak? Macam mana dia nak dapatkan tengok kat atas? Dia menggunakan periskop untuk lihat pada atas. Nak intai, kat sana ada musuh ke tak, kat sini ada lanun ke tak. Jadi dia sorok je dekat bawah dasar laut ni, orang tak nampak tapi dia boleh pakai periskop. Okay. So dia gunakan pada alat salam untuk pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Okay, so permukaan periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Okay, so mata kita kat sini, ni mata kita. Di 45 degree angle dekat sini, kena 45 degree angle dekat sini. So pakai cermin, cahaya masuk, ini cahaya betul? Cahaya masuk, cahaya pantul, turun bawah, pantul. Dia pantul lagi dan masuk ke mata kita. Jadi image apa yang kita nampak? Kita boleh nampak gambar pokok dekat sini. Kalau ada gambar pokok kat sini, kita akan nampak gambar pokok yang sama dekat sini. Faham? Faham cikgu. Kalau ada pokok dekat sini. Sekejap. Okay, contohlah kat sini ada bunga. Kat sini ada pokok. Awak nampak pokok ke? Dalam keadaan yang macam ni awak nampak pokok ke awak nampak bunga? Nampak bunga. Okay, so yang dekat sini awak nampak tak? Nampak tak? Tak. Okay, so kalau awak nak tengok kat sini macam mana awak nak tengok? Tak payahlah. Tak payahlah tengok periskop. Tak payahlah periskop ni, tengok je lah kat sini. Kan dah jumpa. Okay, macam tu lah. Okay, so kalau nak tengok bahagian atas, barulah kita pakai periskop. Boleh Syafika? Boleh cikgu. Okay, so cahaya atas permukaan boleh digunakan laut boleh dikesan oleh suatu cermin. Kemudian dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam kapal. So macam itulah periskop berfungsi. Kita boleh buat sendiri tak? Kita boleh buat sendiri. Boleh. Kalau kita ada kotak, awak ada kotak? So you can do kotak 30 cm potong buat dan dapatkan 2 cermin. Kata awak boleh dapatkan 2 cermin. Awak kata awak pandai cari cermin. Jadi tak? Okay, so macam mana nak buat? Ada kotak, kita toreh dengan pisau dekat tepi ni. Okay. So kita torehkan dia dengan pisau sesuai dengan lebar cermin. So pastikan cermin ni muat dekat dalam ni lah. Okay. So 15 cm ke 14 cm, pastikan muat. Dan kita toreh dekat bahagian yang 15 cm tu. Okay, kita toreh dekat bahagian 15 cm tu. Jangan toreh kat 10 cm. Cermin ni boleh masuk dekat 10 cm? Tak boleh. So dia kena masuk yang 15 cm. So awak masukkan dekat yang 15 cm. Okay, lepas tu dah ditoreh dengan pisau, masukkan cermin saling berhadapan. Maksudnya cermin ni pandang sana dan cermin tu pandang sini. Faham? Saling berhadapan. Itu maksud dia saling berhadapan. So pasang cermin dengan kedudukan saling berhadapan. Kemudian lubang satu, pastikan ada lubang. Lubang tu kat sini tau. Lubang tu bukan dekat sini. Ni bukan dekat sini, bukan kat sini, bukan. Dia dekat bahagian sana. Dia dekat sebelah sini. Okay, tu lubang satu. Okey cikgu. Kemudian lubang yang kedua. So awak nampak cahaya masuk dekat sini, pantul turun bawah dan dia pantul balik ke sini. Ni mata awak. Okay. Okey cikgu. So macam ni lah cerita dia nanti. So objek kat sini. Ni boleh buat tak? Ni kerja rumah awak. Kalau saya ada time. Dapat cermin boleh buat lah. Kalau tak dapat macam mana? Cuba cari, takkan tak ada cermin. Kata dapat cermin. Mana cari cermin?
Okay, ini adalah periskop. Kita boleh buat periskop kita sendiri. Okay, salah satu lagi adalah kaleidoskop. Kaleidoskop ni dia satu permainan tau. Dia adalah alat permainan yang dibuat dengan menggunakan cermin satah. So bila awak tengok dekat-dekat dalam ni, dia akan nampak berwarna-warni tau. So dia akan cantik lah kalau awak main kaleidoskop ni. Dia game sebenarnya. Okay. So dengan alat ini anda dapat membuat pelbagai pola yang mengagumkan. Pola-pola itu diperoleh dengan imej objek di dalam kaleidoskop berkali-kali mengalami pantulan. So macam mana dia buat? Dia gunakan bekas gulung tisu. Awak ada tisu punya gulung tu kan? So ada kad cermin. Yang ni boleh cari dekat kedai hardware rasanya. So ada cakram plastik. Yang ni lagi rumit lah. Yang ni lagi susah sikit. Dan ada manik-manik berwarna-warni. So kita akan potong. Kita akan masukkan kad cermin dekat sini. Di bekas gulungan tisu tu. Lepas tu masukkan cakram plastik di bahagian kedua-dua A dengan B ni. Lepas tu kita akan masukkan manik-manik color-color tu. Lepas tu masukkan cakram plastik tu balik. So kita akan dapat lah. Kita lihat pada melalui sini. Kita akan nampak warna-warni. Dekat. Kita 3 orang saja cikgu. Kaleidoskop. Inilah gambar kaleidoskop. Nampak tak? Cantik tak? Inilah kaleidoskop. So dia bergantung. Macam ni lah orang jual permainan. Orang jual kat dalam ni ada kad cermin. So dia akan pusing-pusing kat dalam ni. Ni yang orang jual. Boleh jual lah kalau nak. Sekolah risegi yang. Okay, so dia cantik-cantik lah kat dalam tu. Ada macam-macam. Bergantung pada manik-manik yang kita pilih tu. Warna-warni. Dia nampak macam tu. Inilah kaleidoskop. Okay. Alright, and then kita akan lihat beberapa situasi. Bagaimana saya mau melihat pemandangan di sebelah dinding ini? Macam mana dia nak tengok pemandangan di sebelah dinding ni? Dia kalau dia tak boleh panjat, macam mana? Dia akan menggunakan periskop. So kita letak dekat periskop ni, kita boleh nampak the bird nest kat situ. Kemudian ada situasi kedua. Bahagian berjalan. Bila kita berjalan dekat satu sudut, kita tak nampak ada orang lalu kat sini kan. Kita boleh bertembung dengan orang, boleh terlanggar dengan orang dekat laluan sini. So penyelesaian dia macam mana? Kita menggunakan cermin cembung. Maksudnya pantulan cahaya tu masuk ke mata kita. Dan kita nampak jarak, imej yang jarak jauh. Maksudnya kat sini, sudut sini kita boleh nampak. Orang lalu kat sini kita boleh nampak. Bila kita lihat pada cermin cembung. Okay. Alright, situasi yang seterusnya, situasi 3. Basikal kan. Awak naik basikal atau naik motor, naik kereta, ada side mirror. Yang side mirror tu cerminnya jenisnya adalah jenis cermin cembung. Kita boleh nampak belakang. Ya. Ni adalah kerja rumah awak pada hari ini. Habis dah? Dah habis. Praktis formatif 81. Cikgu, saya pun nak cakap ni. Saya pergi satu rumah buat cek ais. Okay. Boleh kan? Boleh. Nanti cikgu nak habis ni. Okay, cikgu bagi dekat WhatsApp. Bagi homework yang saya buat. WhatsApp, okay? Okay. Alright. Even homework yang sebelum ni pun jangan lupa. Pesan. Sebelum ni cikgu bagi homework. Homework kena buat tak? Yang cikgu bagi kertas-kertas tu. Kertas-kertas mana tu? Cikgu yang bagi format dia itu kena tulis dekat nota ke apa? Tulis kat nota. Formatif semua ni tulis dekat buku. Tulis kat buku. Okay? Syaina dah buat dah tu. Awak boleh tanya Syaina. Syaina dah buat dah. Yang ini praktis formatif ini saja kan? Yes. Untuk hari ni saja. Okay? Ini tak payah buat kan? Tak, apa tu? Apa yang tak payah buat tu? Ini praktis formatif 8.1 saya kena buat. Atas tu tak payah buat kan? Tak payah buat lah kalau tak jumpa cermin tu. Kalau dapat jumpa cermin tu seronok lah buat.